أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran, salat, infak untuk sama-sama kita mengamalkan formula tidak mungkin rugi lan tabur sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Fatir. Dan apakah tiga perkara itu? Quran kita baca yang kita ingin bawa dalam solat kita, dan sekaligus dalam hidup kita ini kita ingin terus membantu berinfak bagi membantu sesama manusia. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safa, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama dengan rakan-rakan di studio ya. Kita ada kumpulan yang baru istimewa, laju masuk ke studio. Allah. Siapa tu Ustaz? Ya, Alhamdulillah bersama dengan kita ada Seri Sementar Bikers Community. Masya-Allah, Safa kata tadi laju-laju juga, tapi Alhamdulillah laju juga ke sini. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Masya-Allah. Ini yang kita doakan ya kepada semua bikers Ustaznya. Motor besar ya, untuk terus diberkati ya, untuk terus bersegera kepada keampunan dan juga syurga seluas langit dan bumi sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Dan kita ingin sama-sama meneruskan sesi kita pada hari ini. Jangan lupa juga kita ada kumpulan Istiqamah. Ya, yang bersama. Dan kumpulan Istiqamah adalah kumpulan yang sentiasa bersama untuk belajar dan belajar. Termasuklah tuan-tuan yang berada di rumah, kita doakan istiqamah bersama Al-Quran. Kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita perhatikan apakah ringkasan bagi 3 ayat pada halaman yang ke-15. Iaitu pada ayat yang ke-94, cabaran memohon kematian kepada orang Yahudi. Ya, ini adalah satu daripada isi kandungan selepas Allah membawakan seawal ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah tentang nikmat-nikmat, mengingatkan kepada Bani Israel. Kali ini adalah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar berinteraksi dengan orang-orang Bani Israel Yahudi ini sendiri. Ayat 94. Ayat 95 menyatakan Yahudi yang takut akan dosa-dosa lampau ya, dan pada ayat yang ke-96 sifat tamak orang Yahudi dengan kehidupan yang mengimpikan kehidupan sepanjang mungkin. Yang kita doakan kita dapat belajar sesuatu daripada 3 ayat pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan 3 ayat ini, ayat 94, 95, 96 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang telah menyatakan kepada kita tentang ringkasan sinopsis ayat yang kita baca hari ini. 3 ayat sahaja, 94 hingga 96, muka surat yang ke-15. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita menghayati bacaan yang akan dibacakan daripada ayat 94, 95 dan 96. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan, kita hidup di dunia dengan panduan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi, sehingga kita berada di hari akhirat dengan berlumba-lumba pada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-94 hingga ayat yang ke-96, dan kita perasan bahawa di awal ayat ini dimulakan dengan perkataan qul, ya, katakanlah, ya. Maksudnya apa? Ini adalah fasa seterusnya, ya, bila kita melihat daripada ayat 40 sehingga ayat yang ke 93 Ustaz, ya. Ayat 92 lah, ya, sampai ayat 92 itu bercerita tentang ataupun ayat 91. Sampai ayat 91 itu ada perkataan qul, ya. Bila bermula perkataan qul itu maksudnya sudah pun Allah menganjak kepada bagaimana Nabi ingin berinteraksi dengan orang-orang Yahudi Bani Israel itu, bagaimana berhujah dengan mereka. Sebelum itu diingatkan pelbagai nikmat dan juga pelbagai mukjizat yang dibawakan oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi pada ayat ini bermula lagi pelajaran untuk kita berhujah, iaitu qul in kanat lakumud darul akhirah. Jikalah, ya, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang-orang lain, maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang jika betul kamu orang-orang yang benar. Ini adalah penghujahan demi penghujahan. Sebelum ini bercakap tentang iman mereka. Iman mereka, adakah iman kamu ni mengajak ataupun menyebabkan kamu sanggup membunuh para nabi? Iman kamu ini adakah menyebabkan kamu ni bila sudah nampak mukjizat yang dibawakan pada Nabi Musa, baru saja selamat daripada laut terbelah, terus sahaja menyembah kepada berhala ataupun al-ajl, ya, lembu yang dibuat daripada emas. Dan kemudian diingatkan pada ayat yang ke-93 itu tentang bagaimana mereka ini bila suruh berpegang pada Taurat, mereka membalas dengan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak akan ikut, ya, kami akan derhaka kepada apa yang diperintahkan dalam Taurat itu sendiri. Jadi macam mana iman apa ni sebenarnya? Itu satu hujah. Kali ini dibawakan hujah, jikalah kamu yakin sangat, ya, bahawa akhirat itu di sisi Allah itu khusus. Khalisah itu maksudnya khalis maksudnya bersih, maksudnya hanya kumpulan Bani Israel sahaja. Pasal saya datang daripada keluarga Nabi Ibrahim, ada Ishak, Yaqub, keturunan ini sahaja yang boleh masuk syurga. Orang lain, ya, yang diistilahkan sebagai Gentile, bukan orang Yahudi, semua ini adalah seperti anjing yang sepatutnya perlu dibunuh di sini, dan di akhirat nanti itu mereka ini tak dapat syurga. Syurga hanyalah di darul akhirah itu hanyalah kepada kami sahaja. Ini adalah satu keimanan yang ada pada sebahagian, bukan semua Ustaz, ya. Ada juga Yahudi yang percaya bahawa dekat akhirat tak ada neraka, ada syurga aja, ya. Jadi bila mereka sampai ke sana, mereka akan masuk syurga. Pasal neraka tak ada. Dia ada macam-macam keimanan yang ada pada orang Yahudi. Tapi nak ceritanya, mereka akan masuk ke tempat yang baik, namanya syurga tersebut. Jadi kalau betul sangat, ya, diajarkan kepada Nabi untuk berhujah, kalau betul kamu ni akan masuk syurga, fataman naul maut, silalah meninggal. Lebih kurang bahasa sekarang Ustaz, ya. Kau
harapkanlah meninggal kan, mati jelas sekarang, asal apa, jika kamu adalah orang yang benar. Ini adalah sebagai satu cabaran kepada Bani Israel. Adakah mereka ini sanggup untuk menerima cabaran tersebut? Jawapannya Ustaz, tidak. Ya, tak pernah pun dalam sejarah, ya, sampailah kepada orang-orang yang berada di Israel sekarang ini, tentera-tentera Zionis ke yang rasa dia rasa kuat untuk menyerang kepada Palestin. Sebenarnya mereka lah orang yang paling tebal sekali ikut segala persiapan dan letak dalam kereta kebal. Kereta kebal itu banyak lagi kebal-kebalnya. Pasal apa? Mereka bukanlah pejuang yang sanggup untuk mati. Mereka adalah orang yang amat takut pada mati, dan ini realiti yang kita akan belajar lagi selepas ini. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama melihat kepada halaman yang ke-15, ayat yang ke-94 hingga 96, dan sebentar tadi sudah pun kita membaca, kita cuba memahami kepada apakah mindset kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi yang dicabar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-94. Bila dicabar begini Ustaz, sebenarnya dia membawa kepada kefahaman kita yang berbeza dengan mereka. Mereka merasakan jadi orang Yahudi, ya, asalkan datang daripada susu galur Nabi Yaqub, ya, sampailah kepada semua ahli keluarga, asalkan kaumnya sama, masuk syurga, ya, selamat. Tetapi sebenarnya bagi kita yang beragama Islam, ya, kita pelbagai kaum, kita beragama Islam, mindset kita ialah adakah kita confirm masuk syurga? Sebenarnya kita ada harap, ya, kita ada harap masuk ke syurga, tetapi dalam masa yang sama juga kita bimbang kita tidak dapat masuk ke syurga. Kita tidak ada garanti Ustaz, ya. Lahir je Islam, IC Islam, terus masuk syurga. Tidak ada garanti di situ. Di situ adalah cara pandang keimanan yang ada di dalam Al-Quran pada kita berbanding dengan orang-orang yang ada pada orang Yahudi. Jadi itu sebabnya kalau katakan ada orang Islam yang kata bahawa kita ni orang Islam confirm masuk syurga je, sebenarnya mindset itu adalah sama seperti keimanan orang Yahudi. Kita kena jaga-jaga kerana ia bukan sekadar iman, tetapi ia ada kaitan dengan amal yang perlu kita laksanakan dalam hidup. Bukan sekadar kita bercita-cita sahaja, tapi perlu dibuktikan dalam kehidupan. Jadi pada ayat yang ke-94 ini, Nabi diajarkan
cabar pada mereka, kalau betul sangat silalah ya mengharapkan mati. Kalau boleh mati sekarang, lebih mudah untuk pergi ke syurga. Jadi apakah realiti orang-orang Bani Israel ketika dicabar tersebut? Ayat 95 menjawab perkara tersebut. Baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita nak baca ayat yang kelima, lebih kurang satu baris ini. Pada ayat ni ada satu simbol, simbol wakaf, qaf lam ya, wakaf qili di situ, yang bermaksud kita boleh wakaf di situ dan teruskan sahaja pada ayat seterusnya. Baik, sama-sama kita hayati bacaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-95, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Sama sekali mereka tidak akan menginginkan kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah terjemahan daripada ayat 95. Realiti mereka walan, ya, walan itu maksudnya pada bila-bila masa sampai ke hujung dunia ini, ianya sudah termaktub bahawa orang-orang Yahudi adalah penakut mati, Ustaz. Penakut mati. Jadi itu sebabnya mengapa orang-orang kalau dekat Palestin itu mereka sanggup berjihad, pasal mereka tahu bahawa kalau berlawan kepada musuh yang bernama Bani Israel ataupun siapa saja yang cintakan kepada dunia, yang buat dosa, yang tak inginkan kepada akhirat, tak ada konsep akhirat, suka berbuat kezaliman, mereka ini adalah orang-orang yang walai yatamannauhu abada, forever, tidak akan berani dalam hidup. Dia tunjuk berani adalah, ya, tunjuk berani. Jadi berbeza, ya, orang yang betul-betul berani dengan orang-orang yang tunjuk berani ini berbeza. Mengapa? Bima qaddamat aydihim. Itu sebabnya berbeza orang musyrik di Mekah itu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi walaupun ada kitab, tetapi mereka takut mati. Orang musyrik walaupun bukan beragama Islam, mereka ni kalau berjuang berperang pun dia sanggup untuk mati, Ustaz. Pasal dia kata dalam tradisi musyrik Mekah itu, kalau mereka mati di dalam perjuangan itu sebagai satu kemuliaan, ya, satu kemuliaan. Tetapi bagi orang Yahudi, dia kalau mati tu kira mati kat taat, kan? Dia rasakan bahawa habislah dunianya itu. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya mereka bima qaddamat aydihim, yang mereka letakkan, yang mereka sudah laburkan itu bukan untuk kehidupan di akhirat. Dia kalau macam tuan-tuan, ya, kita sebagai orang beriman, bila kita ada duit dekat dunia ini, kita ada akaun dunia, kita ada akaun akhirat. Bila kita transfer banyak ke akhirat, maksudnya ialah kita dah banyak persediaan kat sana, jadi kita dah bolehlah pindah ke sana. Rumah dah beli, Ustaz. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau amal kita tidak cukup, kita tak transfer lagi pahala ke akhirat, ya, contohnya duit kita belum lagi sedekah banyak, amal pun tak cukup, banyak lagi kekurangan. Jadi kita nak pindah pun, nak pindah mana? Nak duduk rumah kat sini ke ataupun nak pergi ke sana? Sana tak siap lagi. Yang sini adalah sebiji dua rumah tersebut, kan. Jadi itu mindset yang ada pada orang-orang Yahudi, di mana mereka membina kekayaan, membina kehidupan di dunia ini, dan mereka sanggup untuk berbuat kezaliman. Allah menyatakan wallahu alimun bizzalimin, sesungguhnya Allah amat mengetahui orang-orang yang zalim. Orang zalim dia tidak buat persediaan, dia penakut, dan inilah hakikat tentang kehidupan mereka. Dan ini sebagai satu peringatanlah kepada kita, Ustaz, ya. Sebenarnya dalam hadis Nabi menyatakan, bukanlah kita orang Islam ni kata, oh kalau kita ni dah yakin masuk syurga, sila berharap kematian sekarang. Bukan. Kita jangan, dalam hadis Nabi dinyatakan, janganlah kita mengharapkan kematian, tetapi kita boleh berdoa, ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini lebih baik bagiku, ataupun matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi kita tak tahu, ya, adakah kehidupan, ya, kalau hidup lama banyak buat dosa, kita minta Allah pendekkan usia kita. Tapi kalau katakan banyak lagi kebaikan, banyak lagi peluang bertaubat, kita minta Allah panjangkan umur kita. Ini kaedah di dalam kehidupan kita berbanding dengan
orang-orang Yahudi ini sendiri. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan, iaitu in kuntum sadiqin. Perkataan sadiqin itu kita beri fokus kepada kata akarnya sadaqah yang bermaksud benar ataupun jujur. 155 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Hud. Dan menariknya perkataan sedekah ni Ustaz ya, ada kaitan dengan sedekah ya. Itu sebabnya kalau katakan orang banyak bersedekah, sebenarnya dia membenarkan keimanan dalam hidup. Kerana apa? Orang bersedekah ni dia transfer daripada akaun dunia menuju kepada akaun akhirat. Dia bina banyak-banyak, buat amal banyak-banyak ya, bersama dengan tuan-tuan yang hari ni baca Quran, walaupun motor-motor juga Ustaz ya. Ya, tapi Quran tak tinggal. Kan? Ini adalah contoh bagaimana transfer ya. Motor kan dunia kan, tapi bila dia digunakan untuk berbuat kebaikan, itu tandanya sedang transfer ya. Segala apa nak beli motor biasa berapa Ustaz kata nak beli motor, kata apa ni nak ambil lesen motor kan. Insya-Allah. Macam mana Ustaz? Boleh tahan juga tu. Boleh tahan juga ya. Betul lah, saya menarik bila Ustaz Fah sebut tadi tentang kecepatan kan. Ya. Bila Allah Ta'ala gunakan tentang akhirat, keampunan, syurga, dia suruh kita cepat. Wasari'u ila maghfirah. Dia suruh kita bersegera, jangan lambat. Dengan perkataan sabiqu ila maghfirah. Ya. Perkataan berlumba-lumba, cepat-cepat kepada keampunan, kepada syurga. Kerana mungkin perkara akhirat tu, kenapa Tuhan guna perkataan itu? Saya tanya pula Ustaz Fas. Saya balik saja ya. Dia pasal syurga ni Ustaz, dia tempat ada rumah kan. Jadi kita kalau nak yang kat sini, kadang-kadang rumah kita tu ialah rumah 2 tingkat ke 1 tingkat ke, tapi kita nakkan rumah yang lebih besar. Jadi kita kena bina. Dia tak boleh tiba-tiba saja muncul. Sebabnya Allah gunakan perkataan pada ayat 95 itu, bima qaddamat aydihim, dengan tangan mereka usahakan. Dan kita bekerja kumpul duit nak bina rumah kita. Kalau boleh kita tak naklah sewa memanjang Ustaz kan. Ya, tetapi kalau katakan memang Allah tetapkan kita masih menyewa, tak naklah sampai di akhirat nanti bukan sekadar tak boleh sewa ya, pasal tak ada sewa dekat akhirat Ustaz ya. Dia sama ada dapat rumah ataupun tak dapat rumah. Itu saja. Tak ada sewa-sewa dah. Kat dunia masih lagi ada peluang tersebut. Jadi kita bila Allah bawakan syurga itu, suruh fikir kalau dekat dunia ada rumah, jangan sampai dekat akhirat nanti tak ada rumah. Kalau di sini sewa, kat sana nanti pastikan ada rumah yang agam ataupun yang besar, yang tersergam. Dan jangan sampai kita ada rumah besar dekat sini, sampai kat sana rumah tak ada. Ya, jadi macam mana nak pastikan ada tu? Kena bina ya, dengan aidihim, dengan tangan ya, maksudnya dengan usaha kita bersungguh-sungguh. Dan caranya ialah apa sahaja yang kita ada ini kita transfer kepada akaun akhirat kita. Maka ini menyebabkan kita, kalau Allah panggil kita bersedia, kalau Allah tak panggil lagi kita terus berusaha. Bukan seperti orang Yahudi yang sifat mereka Ustaz, mereka tidak akan menginginkan kematian, malah akan disambung pada ayat 96. Harapan mereka bukan sekadar nak birthday-nya sampai umur 40, 60, 70 Ustaz. Birthday-nya sampai berapa tahun? Tuan-tuan dengarkan pada ayat 96. Namun kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, penonton-penonton di studio dan juga di rumah kerana terus setia dalam My Quran Time 2.0 Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah kita masuk pada segmen tajuk kita pada hari ini dan saya juga mengalu-alukan kedatangan kita punya pasukan ataupun grup Seri Sementar Bikers Community. Abang-abang kita boleh kameraman nampak gambar cantik, baju-baju semua berkopiah lagi, masya-Allah. Alhamdulillah. Kita kata apa, keaizahan tu, kemuliaan bila kita melihat di kalangan orang-orang Islam, ada yang kuat, ada yang ke depan, kita melihat kekuatan itu. Lepas tu disusuli pula, disulami dengan ayat-ayat Al-Quran yang majlis ilmu Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat kekuatan terus dibimbing dalam apa setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tak lupakan pada grup Al-Istiqamah kita yang sentiasa ceria memeriahkan majlis Al-Quran. Mereka ni Ustaz Faz bukan sahaja berkhidmat dengan Al-Quran, bahkan berkhidmat dengan Ahlul Quran. Tuan-tuan guru kita, tetamu-tamu kita yang hadir, mereka inilah masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan. Dan lupa kepada kita punya juru bahasa isyarat kita yang sentiasa menemani kita dengan bahasanya. Sempat juga saya belajar beberapa perkataan ya. Mudah-mudahan kalau habis beberapa ribu episod ni dah boleh duduk situ dah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, kita lihat slide tajuk kita pada hari ini. Menyempurnakan hukum ikhfa hakiki pada kalimah in kuntum. In kanat, ada dua pada ayat 94, ada dua hukum ikhfa hakiki, ada lebih lagi. Tapi saya nak fokuskan kepada apabila nun mati ataupun tanwin bertemu huruf kaf. Special sikit huruf kaf dan huruf qaf lah, dua kaf dan qaf ini. Dia adalah huruf ikhfa yang paling jauh daripada makhraj nun tu. Nun mati bila bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Antara salah satunya huruf kaf. Banyak lagi lah huruf ta, huruf dal. Kalau huruf ta, huruf dal tu di depan. Nun bertemu dengan ta umpamanya. Antum wa antum, dia dekat. Nun dengan ta tu dekat sahaja. Adapun nun hari ini bertemu dengan kaf, jauh kaf tu di belakang, dekat pangkal lidah, kan? Maka specialnya sikit di sini dengan maksud ialah dominasi suara gunnah di hidung tu lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Suara gunnah di hidung lebih banyak apabila berlaku nun bertemu dengan kaf ataupun qaf. Kenapa kalau orang tanya sebab apa banyak? Sebab kaf dengan qaf ni huruf ikhfa hakiki yang paling jauh sekali daripada makhraj nun ataupun hujung lidah. Cuba kita sebut. Batuk sikit ya. Min dunillah. Cuba sebut. Andada. Ataupun nun bertemu dengan jim. Manja'a. Kalau jim tu dah berada di tengah lidah, dah jauh sikit. Tapi masih lagi tak boleh lawan. Masuk banyaknya suara gunnah di hidung tu kalau bertemu dengan kaf. Sekali lagi. Manja'. Suara kita di hidung tu masuk tapi tak banyak. Buktinya kalau kita tutup hidung, suara gunnah tu masih tetap boleh berjalan. Rasa gegaran di hidung. Tapi masih lagi suara tu tak putus. Sebab dia tak masuk banyak. Okey. Adapun nun bertemu dengan kaf dan juga ataupun qaf, maka dominasi di hidung tu lebih banyak. Suara sengau, suara gunnah itu. Maka kalau kita tutup hidung, suara tu akan berhenti. Sebab banyaknya gunnah tu di hidung. Kalau tak percaya, cuba.
In kuntum sadiqin. In, kalau saya tutup hidung, berhenti suara tu. Maknanya kalau kita sampai ikhfa hakiki, nun bertemu dengan kaf dan qaf, kalau kita tutup hidung, suara tu masih lagi boleh berjalan, maka kita belum mencapai hakikat ikhfa. In kuntum sadiqin. Cuba 1, 2, mula. Dia punya ing tu lebih sikit kan. Man kana. Macam kita baca awal ayat. Qul in kanat. Tapi kalau kita baca qul tak masuk hidung banyak. Qul suara masih berjalan. Yang betulnya qul in. Kalau saya kepit hidung tu berhenti suara, maka barulah ukuran dia. Okey. Ini bukan rekaan Ini bukan rekaan tapi ini betul-betul. Baik, kita cuba lagi sekali. Qul in kanat lakumud darul akhirah. Itu ikhfa. Kita lihat paparan kita yang kedua. Menggunakan sebutan tebal dan nipis pada kalimah khalisah. Dalam ayat ni ada kalimah apa? Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Khalisah, sebut. Khalisah. 'Indallahi khalisah. عند الله خالصة من دون الناس. Okay, dalam kalimah khalisah ada huruf tebal dan ada huruf nipis. Yang mana kita kena sebut kha tebal dan juga sad di situ. Okey, jangan kita sebut khalisah. Tak boleh. Indallahi khalisah, tak boleh kha. Huruf Arab ialah kha dan juga sa. Cuba sebut kha, sa. Indallahi khalisatan min dunin nas. Baik, Masya Allah. Jom kita ulang ayat ini untuk kita dapat hafal sedikit. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. خالصة من دون الناس. خالصة من دون الناس.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Sadaqallahul Azim. Kita berehat seketika dan ke mana-mana. Kembali selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada halaman yang ke-15 ayat yang ke-94 hingga 96 mengungkap kepada apakah psikologi di kalangan orang-orang Bani Israel, tetapi bukan sekadar untuk mereka, ia adalah untuk kita ambil pelajaran di mana mereka membuat pelaburan, mereka buat persediaan adalah untuk kehidupan di mana inilah yang kita akan cuba sama-sama selusuri pada ayat yang ke-96. Apakah realiti mereka yang harapnya menjadi panduan kepada kita. Ayat 96 kali ini kita baca bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-96. Allah membongkar apakah isi hati bagi orang-orang Bani Israel itu sendiri, iaitu dan sesungguhnya engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati mereka ini ahras, ya. Maksud ahras ini manusia yang paling bersemangat, Ustaz. Bersemangat, paling tamak, ya, di kalangan manusia atas kehidupan. Kalau kita perhatikan perkataan ala hayah itu tanpa alif lam, Ustaz, ya. Maksudnya ini adalah nakirah ataupun dalam bentuk tankir, bahasa Inggerisnya indefinite. Kalau boleh dia nak satu kehidupan yang tidak berhujung, tidak berakhir. Ini adalah realiti orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi ini. Jadi bila dibongkarkan begini, itulah menyebabkan mereka tak nak mati, Ustaz. Ya, cakap je lebih kan, cakap lebih, ya, nak bunuh orang sana, kata ini itu apa sebagainya, tapi sebenarnya adalah orang yang amat penakut kepada kematian, walaupun dia kata bahawa dia akan masuk ke syurga itu sendiri. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan di kalangan manusia mereka paling tamak, malah dia lebih daripada orang musyrik. Orang musyrik dia mungkin tak percaya pada hari akhirat, ya, dia tak percaya pada hari akhirat. Jadi apa yang berlaku, orang musyrik di Mekah itu mereka masih lagi terlibat dengan perang, mereka tidak takut kepada kematian kerana kalau mati dalam peperangan itu adalah amat mulia bagi mereka kerana nama mereka itu akan dijulang. Itu orang musyrik punya mindset, ya. Maksudnya biarlah kalau mati itu ialah dalam perjuangan, bukannya sekadar mengemis di tepian jalan. Itu orang musyrik. Tetapi orang-orang Yahudi dah tahu dunia, dah tahu akhirat, tetapi kerana kezaliman yang berlaku, kerana dosa yang ada, dan sudah tentunya dalam ayat yang ke-95 sebentar tadi, tak buat persediaan, Ustaz. Bima qaddamat aydihim itu, persediaan mereka itu adalah untuk apa? Untuk satu kehidupan, dan kehidupan itu apa? Kehidupan di dunia, bukan buat persediaan di sana. Sebabnya bila bersemangat sangat dengan kehidupan dunia, orang tak suka cakap pasal mati, Ustaz. Ya, kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang kerja kat korporat ke dekat mana-mana yang sedang mengumpul kekayaan, kalau kita cakap solatlah, kan, kita ni bukan sekadar nak hidup kat sini, kita nak pergi ke sana, nanti akhirnya kita mati juga, tak payah cakap mati ni, kan, ya. Dan dia tidak suka kalau katakan kawan meninggal pun, dia cuba untuk sependek mungkin terlibat dengan peristiwa itu, kalau boleh tak nak berfikir panjang, kerana dia macam sebagai satu macam apa, membawa malang dalam hidupnya. Ini adalah realiti orang yang terlampau diserap dengan kehidupan di dunia, yang merasakan kalau boleh saya nak hidup sepanjang mungkin. Dan apakah lagi komentar Allah? Mereka ini, Bani Israel ini, mereka yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Ya, kalau boleh birthday dia bukannya 40 ke 60 ke 80, bukan. Dia kalau boleh nak birthday sampai 1000 tahun, Ustaz. Kan, 1000 ni maksudnya sepanjang mungkin lah, kan. Kalau boleh setiap tahun itu kek dia tu makin besar, lilin tu kalau boleh sampai 1000 kot, kan. Jadi nak ceritanya ialah mereka akan mengkaji teknologi macam mana nak tak sakit, ya, tak tua, tak mati, ya. Kalau boleh, kalau dulu saya pernah ketika di luar negara dulu, ketika tahun akhir belajar tu, kena buat kajian macam mana nak hidup dekat Marikh, Ustaz. Macam mana nak hidup kat sana, kerana bila banyak sangat orang dekat bumi ni, mungkin kena cari kehidupan di tempat lain yang lebih mungkin tak tua apa sebagainya, tapi hidup 3 bulan saja untuk 30 orang lebih kurang begitu, kosnya itu makan berjuta-juta dolar, berpuluh juta dolar. Dan bila akhirnya kesimpulan ialah amat mustahil untuk membina kehidupan di Marikh, pasal air pun keluar daripada kita recycle balik. Proses itu sendiri pun dah makan kos yang amat tinggi, ya. Jadi nak ceritanya apa? Daripada nak buat rumah dekat Marikh, baiklah bina rumah di syurga. Ini adalah kelebihan bagi kita orang-orang yang beriman. Bila Allah cakap syurga itu, syurga-syurgalah, Ustaz, kan, tapi mindsetnya ialah kita tengah siapkan rumah kita di satu tempat. Bila kita dah laburkan macam-macam, ya, hidup kita ni laburkan untuk satu rumah 2 tingkat, ada orang kerja 30 tahun bayar hutang rumah 2 tingkat je, Ustaz, kan. Itu pun tak semestinya habis bayar, kan. Tapi kalau kita laburkan kehidupan kita ini untuk bina rumah yang amat tinggi,
yang besar tersergam di akhirat nanti, umur sama 50-60 tahun, kalau kita makin lagi bersemangat, maka itu yang menyebabkan kita akan ada saja peluang buat kebaikan, Ustaz ya. Bagaimana kita ucapkan tahniah pada tuan-tuan daripada Sri Sementa Bikers ya, terus berbuat kebaikan, kita doakan ya. Dan tuan-tuan yang berada di rumah juga, bila kita sedang menyiapkan rumah kita di syurga dengan izin rahmat Allah SWT, perasaannya adalah perasaan ahras tadi tu. Ahras, tapi ahrasnya apa? Bersemangat untuk buat bekalan di akhirat, bukan seperti orang Yahudi ini. Mereka ini Allah nyatakan wama huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Kalau panjang sangat umur pun, mereka ini tidak akan dijauhkan daripada azab tersebut. Ya, tidak akan jauh daripada azab. Panjang hidup macam mana pun, dia buatlah teknologi macam mana, akhirnya bila sampai waktu azab, kena juga, kerana Allah memerhati. Allah memerhati ini cerita kalau zaman sekarang ni ada CCTV lah, Ustaz. Kan? Kalau ada CCTV, ya, kita tahu bahawa kita buat apa saja pun tak samat. Itu sebabnya kita tanya tadi bikers, kami laju tapi masih lagi mengikut speed limit. Kan? Pasal kalau katakan waktu terutama ada kamera itu, boleh tahan juga, Ustaz. Kalau 300 500 kali kena tu kan, rasanya tak berbaloi. Jadi ini kerana rasa diperhatikan. Apatah lagi bila Allah menyatakan pada ayat 96 ini, wallahu basirum bima ya'malun. Allah memerhati kepada apa yang mereka lakukan sebenarnya, dan bila Allah perhati itu, mereka tak lepas, Ustaz. Tak lepas. Mereka rasa macam lepas, ya. Mereka rasa macam kuat, ya, tetapi sebenarnya mereka itu tidak lepas daripada kena saman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita hargai nikmat umur dengan banyakkan amal kebaikan, ya. Kita selalu bersemangat dan kita tahu transfer cepat-cepat segala peluang yang ada untuk bina akaun pahala rumah kita di syurga. Yang pertama, berkongsi nikmat kesenangan dengan rakan taulan, kerana makin kita berkongsi, itu adalah tanda kita ini sedang melabur ke akaun akhirat kita. Dan yang ketiganya, melentur sikap ataupun kita mengelakkan, Ustaz ya. Kita hapuskan sikap kedekut bersedekah, kerana bila kita hapuskan itu adalah tanda bahawa saya memang serius sedang membina rumah saya di syurga suatu hari nanti. Tidak seperti Bani Israel, amat kedekut, nak bina kekayaan, kalau boleh nak kaut satu dunia ini adalah untuk bangsanya sahaja. Yang kita mohon Allah jauhkan daripada diri dan keluarga kita. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, berkatikanlah akan umur kami, ya Allah. Ya Allah, berkatikanlah waktu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah anak-anak kami, isteri kami, ya Allah. Berkatilah rumah kami, ya Allah. Berkatilah apa saja Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang sentiasa melakukan amal saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah sahabat-sahabat kami yang hadir pada hari ini, ya Allah, daripada kumpulan Bikers, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Selamatkanlah mereka dunia akhirat, ya Allah. Dan istiqamahlah kami, ya Allah, pada jalan kebenaran, ya Allah. Luruskanlah jalan kami, ya Allah. Betulkanlah akhlak kami, ya Allah. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berada di studio, yang berada di rumah, ya Ustaz ya. Kita doakan terus kita mengambil pelajaran daripada 3 ayat sebentar tadi sebagai peluang untuk kita selalu membaca mengulang, dan kita dah hafal tadi pun ayat yang ke-94, sambil naik motor, sambil naik kereta nanti kita boleh ulang-ulang. Kerana apa? Kerana kita adalah orang yang paling bersemangat sepatutnya bila kita dah belajar pada hari ini, orang yang sedang transfer ya segala ingatan, kekuatan yang kita ada ini untuk membina pahala, membina rumah kita di syurga. Inilah mindset yang kita ingin bina dalam Tabung Gerakan Al-Quran, satu platform. Tuan-tuan boleh bergabung bersama, berkongsi idea, berkongsi sumbangan, dan juga berkongsi jaringan, ya, beritahu kepada kawan-kawan yang lain tentang My Quran Time dan kalau ada idea, hubungi nombor hotline yang ada, kerana kita mahukan kalau boleh nanti Ustaz ya, kita ada program anak-anak naik motor bersama, ya, daripada mana, daripada Sementa ke Putrajaya contohnya, sambil tu abang baik baca Qul in kanat lakumud darul akhirah, sambil itu anak belakang menghafal. Itu salah satu kaedah untuk kita mempelbagaikan aktiviti
memanfaatkan, mendalamkan Al-Quran dalam jiwa anak remaja. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين